atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bila berlaku fasad atas muka bumi ini untuk mentarbiah manusia, Allah Ta'ala telah utuskan Anbiya alaihi salatu wassalam ke atas muka bumi ini. Ada Nabi yang Allah telah utuskan untuk satu keluarga. Ada Nabi yang Allah telah utuskan untuk satu bandar, satu negeri, satu daerah, satu keluarga. Dan maksud Allah Ta'ala utuskan hidayat Nabi ialah hidayat manusia, tunjuk kepada manusia. Anbiya alaihi salatu wassalam, mereka buat usaha di atas medan mereka. Ada Nabi yang Allah telah utuskan berlawanan asbab yang ada pada waktu itu. Mereka yang bangga dengan kedudukan mereka. Ada kaum yang bangga dengan mereka punya teknologi mereka. Ada kaum yang bangga dengan mereka punya maturity. Ada kaum yang bangga dengan mereka punya pertanian. Ada kaum yang bangga dengan mereka punya pekerjaan mereka. Sehingga kan mereka lupa siapakah Tuhan mereka, siapakah pencipta mereka. Allah Ta'ala telah utuskan Nabi untuk bagi tahu kepada mereka. Maka Anbiya alaihi salatu wassalam, mereka telah buat usaha. Seluruh Anbiya alaihi salatu wassalam, usaha mereka hubungkan manusia kepada Allah. Tak ada Nabi yang hubungkan manusia kepada diri mereka, tak ada. Seluruh Nabi hubungkan manusia kepada Allah. La ilaha illallah. Hubungkan seluruh manusia dengan Allah. Qaum Ad, Qaum Samud, Qaum Sabah. Berapa banyak kaum yang telah berlalu. Nuh alaihi salam 950 tahun. Satu dakwah saja. Wahai manusia, kenallah Allah, kenallah Allah. Hubungkan manusia dengan Allah. Nabi, mereka buat usaha di medan tempat mereka. Nabi Anbiya alaihi salatu wassalam yang usaha untuk satu kaum, satu daerah. Lepas Nabi tadi pergi, tak ada orang yang nak buat usaha. Allah akan hantar Nabi yang lain. Silsilah ini jalan sampai Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Isa AS telah diangkat ke langit 500,500, 600 tahun tak ada Nabi yang datang. Manusia dalam kufur, syirik, akhlak, tak ada bertamadun. 600 tahun tak ada Nabi yang datang. Kita satu bulan tak keluar 3 hari, kalau macam mana jalan kita. 600 tahun tak ada Nabi datang. Manusia tenggelam dalam kegelapan. Kejahilan mereka, tak ada orang yang lebih jahil daripada mereka. Dia punya judi, dia akan potong perut ibu yang mengandung. Dia akan beat laki ke perempuan. Dia rumah siapa ada arak yang paling lama, dialah orang yang paling mulia sekali. Dia akan nikahkan anak mereka dengan hantaran bayar untuk arak yang lama punya arak. Orang mana rumah dia ada arak yang lama, and dia punya anak boleh kahwin dengan orang yang ada arak yang lebih lama lagi. Dia punya perkahwinan pun atas dasar arak. Macam tu jahil. Allah Subhanahu wa taala dengan Rahim dan Karim dia, Allah Ta'ala
telah utuskan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Seluruh manusia dalam kesesatan, seluruh manusia, Allah dengan fazal dia, dengan kasih sayang dia, dengan sifat rahim karim dia telah hantar Nabi dari kalangan manusia juga. Allah telah utuskan Nabi, Allah turunkan Quran kepada Nabi tadi. Dia telah ajar Quran kepada manusia, dia telah bagi ilmu kepada manusia, dia telah bagi tazkiyah kepada manusia. Kalau tak manusia punya keadaan, semua manusia dalam kegelapan. Jadi tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, nabi telah diutuskan. Lepas satu. Akhir Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Rabiul Awal. Nabi kita lahir dalam bulan ini. Nabi yang penuh dengan rahmat dan berkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam sampai hari kiamat. Sebelum lahir, bapa Nabi telah meninggal dunia. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Umur 5-6 tahun, mak Nabi telah meninggal dunia. Yatim piatu. Mak pun tak ada, bapa pun tak ada. Nabi mula tinggal dengan pakcik dia, datuk dia. Umur 8-9 tahun, datuk pun telah meninggal dunia. Yatim piatu, tak ada siapa dengan Nabi. Tapi Allah telah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi untuk seluruh alam sampai hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim. Nabi pun mula tinggal dengan pakcik dia. Nabi pun bersama dengan pakcik dia pergi berniaga kan. Itu kecil. Umur 40 tahun, Allah Ta'ala telah pakaikan mahkota kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah buat usaha untuk hubungkan manusia dengan Allah. Di Baitullah ada 360 patung keliling Baitullah. Nak anak lelaki pergi ni patung, nak anak perempuan pergi ni patung, nak hujan pergi ni anak ni patung. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari pertama kenabian Nabi telah laungkan suara, ya ayuhan nas, wahai manusia di seluruh alam, la ilaha illallah, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu wa taala untuk hidayat, asbab dia Allah Ta'ala telah utuskan Anbiya alaihi salatu wassalam. Usaha Anbiya alaihi salatu wassalam, Nabi-Nabi telah buat usaha untuk hubungkan manusia dengan Allah. Nabi tak pernah hubungkan manusia dengan diri mereka, tak ada. Kerja Nabi, mereka hubungkan manusia dengan Allah. Sejauh mana satu orang manusia dia kenal Allah, dia dekat dengan Allah, maka dia akan mentaati perintah-perintah. Oleh kerana itu, dalam Makkahul Mukarramah, berapa banyak ayat-ayat Quran yang turun, Allah telah ceritakan tentang ta'aruf Allah. Allah telah cerita tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Siapakah Allah? Allah adalah satu khazanah yang tersembunyi. Allah mau manusia kenal Allah. Allah telah utuskan Nabi. Nabi telah bagi tahu kepada manusia siapakah Allah. Seluruh Anbiya alaihi salatu wassalam, dakwah mereka satu saja, musytarakah, alfaz mereka satu saja, la ilaha illallah, Allah yang berkuasa, selain daripada Allah tak ada siapa yang berkuasa. Seluruh Nabi-Nabi, Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim Khalilullah, Isa Ruhullah, Ismail alaihissalam,
Yakub alaihissalam, Ayub alaihissalam, seluruh nabi-nabi, mereka punya dakwah satu kalimah saja. La ilaha illallah. Allah buat segala-galanya. Wahai manusia, buatlah hubungan dengan Dia. Ketahuilah selain daripada Allah, seluruh adalah makhluk. Allah adalah Khalik, Dialah pencipta. Selain daripada Allah, sama ada dia semut ataupun dia Jibril, sama ada dia satu titik ataupun satu laut, ini semua adalah makhluk. Seluruh makhluk tanpa Allah semua tak boleh buat apa. Sama ada dia satu semut ataupun Jibril. Jibril alaihissalam, dia buka dia punya sayap dia, sebelah kanan akan tutup sebelah kanan, buka sebelah kiri akan tutup sebelah kiri. Kepala dia arsy maula, dia punya kaki sampai tahtus sarak, 7 petala bumi. Macam tu besar punya malaikat. Dia pun di hadapan Allah, dia pun di depan Allah, sifir, dia pun tak depan Allah, tak ada apa-apa. Dialah Allah. Dalam genggaman dia segala-galanya. Kemuliaan, kehinaan, izzat, zillat, hanya dalam tangan. Dialah Allah yang telah ciptakan alam ini. Dulu dalam dunia ni tak ada apa-apa. Di mana Baitullah, Allah telah keluarkan air. Allah telah tebarkan air di seluruh dunia. Allah telah keluarkan buih-buih. Allah dengan kudrat Dia, Dia telah tebarkan air di seluruh dunia. Dengan kudrat Dia, Dia telah jadikan bumi. Dia telah tebarkan bumi, bawa air atas bumi. Allah dengan kudrat Dia, Dia telah jadikan gunung yang besar-besar untuk stabilkan tanah ini. Kalau tak, dia jadi orang tak boleh jalan, tak stable. Allah dengan kudrat Dia, Dia telah jadikan gunung-gunung yang besar, telah pasak bumi ini. Wal jibala autada. Dialah Allah. Dialah Allah dengan kudrat Dia. Dia telah ciptakan langit, satu langit, dua langit. Dialah dengan kudrat Dia. Dia yang telah mencipta segala-galanya di dalam genggaman Dia. Mana Allah mau, Allah bagi angin lebih sikit, orang cakap sudah jadi tsunami. Mana Allah mau, Allah kasih tutup angin, orang cakap ni sudah jadi musim kemarau. Dialah Allah. Huwallazi arsala riyaha fatusiru sahaba fasuknahu ila baladin mayyit. Dialah Allah dengan kudrat Dia. Dia yang jalankan awan, Dia yang jalankan angin. Allah dengan kudrat Dia, Dia jadikan awan. Allah yang jalankan awan tadi, Dia dengan kudrat Dia, Dia keluarkan air. Air hujan. Melalui hujan tadi, Allah telah hidupkan tanah yang telah mati. Dialah Allah. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, ayat yang turun dalam Mekah, Allah Ta'ala berkali-kali Allah cakap tentang kudrat Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Petani pagi dia pergi dia punya kebun dia pun ambil dia punya tu biji-biji, dia pun campak. Dia tak tahu itu biji pergi lurus ke, pergi terbalik ke, pergi bengkok ke, dia tak tahu. Allah Ta'ala cakap dalam Quran, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu yang tumbuhkan ataupun kami yang tumbuhkan. Lepas 4-5 hari, keluar tunas warna hijau kecil saja. Begitu lembut sekali. Satu budak kecil boleh patahkan dia. Allah dengan kudrat Dia, Allah koyakkan bumi. Tunas tadi keluar. Allah dengan kudrat Allah. Dari satu biji, Allah keluarkan ribu-ribu biji. Allah. Dialah Allah. Allah dengan kudrat Dia yang begitu hebat sekali, begitu besar sekali. Allah dengan kudrat Dia, Allah mencipta, Allah memelihara Ibrahim AS dalam api. Allah yang sama telah memelihara Yunus AS dalam perut ikan. Allah yang sama telah pelihara Ismail AS di bawah pisau. Allah yang sama telah pelihara Nabi SAW. 100 orang kafir daripada 100 kabilah tunggu luar rumah untuk bunuh Nabi SAW. Allah dengan kudrat Dia, Allah telah pelihara Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi SAW dalam gua.
Abu Bakar cakap, ya Rasulullah, kalau mereka tengok bawah, mereka akan nampak kita. Nabi SAW beritahu, ma dhannuka bi itsnaini wa salisuhuma Allah. Abu Bakar, kita dua, apa pandangan kamu? Nombor tiga kita adalah Allah. La tahzan, jangan kamu bimbang risau. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah yang begitu hebat sekali, Allah punya kudrat begitu hebat sekali. Allah telah pelihara Baitullah dari tentera gajah. Dia untuk serang Baitullah. Allah dengan kudrat dia, dengan burung yang kecil-kecil, mulut dia batu yang kecil-kecil, kaki dia batu yang kecil-kecil. Allah telah pelihara Baitullah. Dialah Allah. Allah Ta'ala punya pendengaran tak terbatas. Allah Ta'ala punya penglihatan tak terbatas. Seluruh manusia berkumpul cakap bahasa yang lain-lain, Allah Ta'ala satu waktu boleh faham semua orang punya bahasa. Dunia main dalam, dua orang cakap dengan satu orang, dia akan pening. Kapan kau cakap diam, satu orang diam, satu orang cakap. Satu orang cakap bahasa Tamil, satu orang cakap bahasa Urdu. Saya tahu bahasa Urdu, Tamil saya tak tahu cakap. Allah yang maha sempurna. Satu waktu Allah boleh faham semua orangnya bahasa. Antara satu bahasa dengan satu bahasa, bagi Allah tak ada aib, tak ada apa-apa. Allah boleh dengar semua sekali. Allah Ta'ala punya penglihatan hebat. Tak ada satu benda yang boleh tersembunyi daripada zat Allah. Dua orang berjalan dalam pasar. Satu orang pandang, satu orang perempuan. Walaupun orang sebelah dia tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Benar. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala Maha hebat. Penglihatan Allah begitu hebat. Allah Ta'ala tahu apa yang terlintas, apa yang terdetik, apa yang tersurat dalam hati kita. Allah Maha mengetahui. Satu orang sahabat datang. Satu orang datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya pergi kerja, saya dapat gaji. Bapa saya ambil semua gaji saya. Nabi SAW panggil bapa kamu datang. Dia sudah dapat tahu yang anak dia telah komplain kepada Nabi SAW. Orang tua tadi, dia pun dalam hati-hati dia cakap, oh, saya yang besarkan anak saya. Saya yang susah payah besarkan dia. Hari ini dia sudah dapat gaji sikit wang. Saya gunakan wang dia untuk diri dia juga. Dan dia telah pergi komplain kepada Nabi. Dia dalam keadaan sedih. Dia belum cakap daripada mulut dia lagi. Baru terlintas dalam hati dia beberapa syair dalam bahasa Arab. Sikit saja baru terlintas saja. Belum cakap dalam mulut lagi. Bila orang tua tadi dengan anak dia datang, Allah telah perintah Jibril AS. Allah perintah kepada Nabi, ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dengar apa orang tua ni cakap. Tanya kepada dia, apa yang terlintas dalam hati dia. Orang tua dengan budak anak dia datang. Nabi SAW tanya kepada orang tua tadi. Tadi dalam perjalanan sebelum kamu datang jumpa saya sini, apa yang terlintas dalam hati kamu? Dia cakap, ya Rasulullah, macam mana Tuhan boleh tahu apa yang terlintas dalam hati saya? Saya belum sebut daripada lidah saya. Telinga saya pun belum dengar lagi. Lidah saya belum cakap lagi. Telinga saya belum dengar lagi. Baru terlintas dalam hati saja. Macam mana Tuhan telah beritahu? Nabi SAW beritahu. Allah telah beritahu kepada saya. Jibril Amin baru datang beritahu kepada saya. Orang tadi cakap, wah, begitu hebatnya Allah. Begitu hebatnya Allah. Saya belum cakap pun lagi. Belum dengar daripada telinga lagi. Allah telah sampaikan perkataan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun telah beritahu, ya Rasulullah, dalam perjalanan ini yang terdetik dalam hati saya. Dalam hati saya telah datang satu khayal, telah datang satu apa? Khayalan bahwasanya saya yang telah besarkan anak saya. Susah payah saya telah besarkan dia. Saya yang bagi makan, saya yang bagi minum kepada dia. Waktu dia sakit, saya bawa dia pergi jumpa doktor. Bila waktu dia lapar, saya yang bagi makanan kepada dia. Hari ini dia sudah dapat kerja, dia sudah dapat wang sikit, dia pergi mengadu kepada engkau, dia telah mengadu kepada kamu. Saya rasa sedih. Nabi SAW telah menangis.
Nabi pun beritahu kepada budak tadi, anta wa maluka li abika. Mulai daripada hari ini, kamu dengan harta kamu bukanlah hak milik kamu, adalah hak milik bapa kamu. Allah begitu sami. Pendengaran Allah begitu hebat sekali. Allah punya pendengaran tak ada batasan. Allah punya penglihatan tak ada batas. Apa dalam dasar laut, pasir yang bergerak, itu pun dalam pengetahuan Allah. Batu yang hitam, semut yang hitam, hutan yang gelap, waktu malam gelip gelita, semut tadi bergerak, itu pun dalam pengetahuan Allah. Kita dalam satu orang dalam bilik, Allah melihat kita. Kita satu orang dalam rumah, Allah melihat kita. Kita satu orang dalam masjid, Allah melihat kita. Kita satu orang dalam rumah, Allah melihat kita. Jauh kah, dekat kah, orang ramai kah, orang sikit kah, Allah Ta'ala punya penglihatan sama saja. Allah Ta'ala punya penglihatan tak ada naik, tak ada turun. Allah punya penglihatan maha sempurna. Allah punya kudrat maha sempurna. Dunia ni orang cakap apa? Kena pakai itu mikroskop. Untuk Allah tak payah mikroskop. Untuk Allah semua sama saja. Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran sempurna. Dialah Allah, dia razik, dia yang bagi rezeki. Dia untuk bagi rezeki, dia tak berhajat kepada siapa-siapa. 9 bulan 10 hari Allah, bila suami isteri jumpa dengan air yang kotor tadi, Allah dengan kudrat dia, Allah jadikan darah. Dengan kudrat dia, dia jadikan daging. Dengan kudrat dia, Allah ciptakan tangan manusia, kaki manusia, telinga, mata. Allah dengan kudrat dia. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, dialah Allah yang telah ciptakan kamu. Dialah Allah telah ciptakan kamu dalam 3 kegelapan. Dalam dunia adakah company buat satu barang dalam gelap? Ada. Allah dengan kudrat dia, dalam 3 kegelapan Allah ciptakan manusia. Mata dekat tempat mata, telinga dekat tempat telinga. Allah yang bagi sampai makanan kepada dia, Allah yang bagi minuman kepada dia. Lepas 9 bulan 10 hari, Allah mengeluarkan dia daripada perut ibu. Dialah Allah. Itu budak tak tahu cakap, tak tahu jalan. Allah dengan kudrat dia, dia menangis. Allah Ta'ala berikan susu kepada ibu dia. Melalui nangis dia, Allah Ta'ala sempurnakan semua hajat dia. Nyamuk gigit pun dia menangis, semut gigit pun dia menangis, dia lapar pun dia menangis, dia kencing, dia berak pun dia menangis. Allah dengan kudrat Allah. Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW untuk kenalkan manusia, untuk ta'aruf, untuk kenalkan manusia siapakah Allah. Allah Ta'ala satu khazanah yang tersembunyi. Allah mau orang kenal sama Allah. Nabi SAW telah besarkan Allah, telah kenalkan manusia siapakah Allah. Nabi SAW, Nabi yang terakhir. Nabi SAW, selepas beliau tak ada Nabi akan datang lagi. Untuk hidayat untuk manusia, supaya manusia dapat kenal Allah. Apa tu hidayat? Hidayat adalah rosni, satu cahaya yang datang dalam diri manusia, hati manusia, yang dapat bagi tahu kepada manusia apakah jalan betul, apakah jalan tak betul. Itu nama nur hidayat. Berapa banyak hidayat tadi, begitu banyaklah manusia dia akan dapat taufik untuk buat amal. Hidayat sikit, maka sikitlah taufik untuk buat amal. Satu lampu kecil, sikit terang. Lampu besar, berapa besar lampu, besar itulah cahaya yang. Allah Ta'ala telah pilih umat ini, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap individu umat ini untuk kerja yang mulia. Macam mana untuk hidayat manusia, Allah utuskan Nabi dahulu. Tapi umat ini sampai hari kiamat, untuk hidayat manusia, Allah tak akan utuskan Nabi lagi. Allah Ta'ala telah pilih umat ini sebagai pengganti kepada Nabi Anbiya alaihi salatu wasallam. Allahu Akbar. Ini umat adalah pengganti kepada Nabi.
Setiap individu umat ni, laki kah, wanita kah, berpelajaran kah, tak ada pelajaran kah, budak kecil kah, orang besar kah, orang tua kah, mereka adalah pengganti kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi punya pengganti bukan satu orang, dua orang, tapi Allah telah pilih seluruh umat ini pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengganti kepada Musa alaihi salatu wassalam. Apa mulia punya kerja. Allah perintah Musa alaihi salam pergi jumpa sama Firaun. Musa alaihi salam cakap, ya Allah, adik saya dia lebih, saudara saya Harun dia lebih pandai bercakap. Allah telah ungkit, "Hai Musa, macam mana aku telah besarkan kau duduk dalam rumah Firaun, ni itu semua sekali." Allah pilih Harun alaihissalam jadi nabi dulu, baru Allah sertakan dia dalam hukum ini untuk jumpa dengan Firaun. Idhaba, pergi dua orang sekarang. Faqula lahu qawlan layyina, pergi cakap dengan lemah lembut. Allah pilih jadi nabi dulu, baru Allah hantar untuk kerja nabi. Allahu Akbar. Allah telah muliakan umat ini. Setiap umat ini, laki, wanita, orang tua, orang muda, belajar tak belajar, Allah telah pilih umat ini pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengganti kepada Musa alaihi wasallam. Kita bukan nabi, tapi kita adalah pengganti, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa besar anugerah Allah telah beri pada umat. Dulu untuk buat kerja ini Allah lantik jadi nabi dulu, baru boleh buat kerja ini. Allahu Akbar. Berapa kemuliaan yang besar Allah telah beri pada kita. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat, apakah Allah tak akan hantar nabi lagi? Umat ini Allah telah pilih. Huwa jtabakum, Allah telah pilih kamu. Allah telah pilih kamu. Ya, satu orang ambil itu mangkuk, dia taruh dalam kacang. Ya, satu orang pilih dalam tu. Mana satu kacang yang dia nak. Ya, dia akan pilih. Macam tu Allah telah pilih kita. Allah telah pilih kita. Ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah pilih kita. Kaki dua krem. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dan tuan-tuan, kita sedar kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang begitu besar sekali. Kita last sekali datang dalam dunia ni. First sekali Allah akan masukkan kita dalam surga. 124,000 Anbiya alaihi wasallam. Berapa nabi yang telah berlalu, berapa kaum yang telah berlalu. Ini kaum yang last sekali, umat yang last sekali. Allah akan masuk kita syurga pertama. 120 saf dekat akhirat nanti untuk masuk dalam syurga. Antara dia 80 adalah saf umat. Masya Allah. Allah telah mulia. Umat ini akhirat nanti dia akan dibangkitkan, kursi mereka bersama dengan nabi-nabi punya kursi. Kaum akan tanya, ya Allah, ini zaman mana punya nabi? Kita tak pernah tengok mereka. Cakap, ini bukan nabi, tapi adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Allah telah pilih kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah beri kita kerja yang mulia. Kerja yang mulia. Sampai hari ini kita belum jadikan kerja ini sebagai kerja kita. Kita perlu taubat dan istighfar kepada Allah. Satu kerugian yang besar telah berlaku. Berjutaan manusia, mereka telah tinggal dunia dalam keadaan mereka tak kenal Allah. Orang yang mati tanpa kalimah, Allah akan masukkan mereka dalam neraka untuk selama-lamanya. Allah. Tak ada siapa yang boleh selamatkan mereka ke akhirat. Nabi jumpa pakcik dia. Last time Nabi jumpa kat pakcik dia. Nabi cakap, tolonglah ucap kalimah. Kalau malu nak cakap depan orang ramai, cakap dalam telinga saya pun cukuplah. Akhirat nanti saya akan selamatkan kamu. Saya akan beri syafaat kepada kamu. Tuan-tuan, orang yang tak ada kalimah, hari ini 200,000 lebih orang tiap-tiap hari mati. Allah. Dalam seluruh dunia.
mereka tak ada kalimah, mereka akan rugi untuk selama-lamanya. Tak ada siapa yang boleh selamatkan. Yahudi main jenazah pergi. Nabi tengok, Nabi nangis. Sahabat cakap, ya Rasulullah, ni jenazah Yahudi. Nabi cakap, dia adalah umat aku, dia telah rugi untuk selama-lamanya. Zaman Umar radhiyallahu anhu, satu orang telah lari daripada Madinah pergi ke Istanbul dan dia telah jadi murtad. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu hantar orang pergi dakwah dia 8,000 kilometer dari Madinah pergi Istanbul. Orang datang jumpa dia, dakwah dia. Dia cakap, boleh, saya boleh terima Islam, saya boleh kembali kepada Islam, tapi dengan syarat kamu kena tunaikan 2 hajat saya. Satu, kawinkan saya dengan anak Umar, dan nombor 2, kau berikanlah khalifah ni, urusan khilafat ni kepada saya boleh terima Islam. Sahabat tadi cakap apa? Untuk kawinkan diri kau dengan Umar punya anak, itu saya boleh ambil tanggungjawab. Tapi khalifah ni adalah perkara yang perlu dimasyuratkan. Ini saya tak boleh janji. Dia pun balik 8,000 km balik di Madinah Munawwarah. Umar radhiyallahu anhu tanya, apa kargo tadi? Amirul Mukminin, dia sedia untuk terima Islam balik, tapi dengan 2 syarat. Amirul Mukminin cakap, apa yang kamu telah cakap? Dia cakap, ya Amirul Mukminin, kahwin dengan anak kamu itu saya boleh janji, saya boleh sediakan Umar. Tapi urusan khalifah ini saya tak boleh. Saya cakap dengan dia, saya tak boleh buat apa-apa. Amirul Mukminin cakap, apa? Kenapa kamu tak terima 2 syarat dia? Saya sedia untuk kahwinkan anak saya dengan dia. Saya sedia untuk beri seluruh kerajaan khalifah saya kepada dia. Yang penting dia boleh terima Islam balik. Amirul Mukminin hantar dia balik. Pergi 8,000 km jalan lagi. Sampai sana, tengok semua orang kumpul, dapat tahu ke fulan dia telah meninggal dunia. Amirul Mukminin dapat berita dia telah menangis. Ya Allah, kerana aku tak dapat selamatkan satu hamba Engkau daripada jahannam. Tuan-tuan yang mulakan Allah SWT, Allah telah pilih umat ini. Umat ini Allah telah pilih untuk kerja yang mulia. Hazrat Maulana Ilyas Rahmatullah cakap apa? Allah telah berikan permata kurun awal kepada umat ini. Umat ini Allah telah muliakan dia kerana kerja yang mulia ini, kerana usaha yang mulia. Saya dan tuan-tuan, kita bersyukur banyak kepada Allah atas nikmat yang Allah bagi kepada kita ni. Ya Allah, kita tak layak ya Allah. Kau telah pilih kami ya Allah. Allah kalau zahirkan dosa kita boleh keluar dari rumah ke? Zaman dulu Bani Israel, satu orang buat dosa, pagi di dahi dia tertulis, ni orang adalah pendosa. Rumah dia depan ada tertulis, ini adalah pendosa. Allah dengan karim dia, rahim dia, Nabi punya berkat doa, Allah telah sembunyikan semua aib kita. Kita orang yang hina dina, orang yang penuh dengan dosa, siang, malam, pagi, petang kita buat dosa. Allah dengan karim dia, Allah telah tutup aib kita. Allah telah pilih kita untuk kerja yang mulia ni. Ya Allah, Kau yang telah pilih ya Allah. Syukur banyak kepada Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah Taala bila inginkan khair, kebaikan kepada satu orang, Allah akan beri kefahaman agama kepada dia. Allah berikan kita kefahaman agama, kefahaman usaha agama. Allah pilih kita untuk keluar jalan Allah. Itu syukur banyak kepada Allah. Anbiya alaihi salatu wassalam, usaha mereka di atas 4 perkara. Seluruh nabi-nabi. Da'wat, ta'lim ta'allum, zikru ibadat, khidmat. Di atas 4 perkara. Da'wat, ta'lim ta'allum, belajar dan mengajar. Zikru ibadat, zikir dan ibadat. Khidmat dan khidmat. Seluruh Anbiya alaihi salatu wassalam, usaha mereka dalam menjalankan usaha dakwah ini, mereka telah melalui waktu mereka di atas 4 line. Da'wat, ta'lim ta'allum, zikr ibadat, khidmat.
Allah Ta'ala, Nabi Ulul Azmi, Allah Ta'ala suruh mereka untuk gembala kambing, khidmat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Umar tengok hari-hari Abu Bakar ni, dia maju. Dapat tahu dalam Madinah satu orang perempuan tua, dia perlu pada orang yang khidmat. Umar radhiyallahu anhu pagi sampai rumah orang tua tadi, tengok rumah dia semua dah terurus dah. Besok datang lagi tengok dah terurus. Hari nombor 3 datang awal, datang tengok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menggunakan tangan dia. Wanita yang sudah tua, dia kena stroke, dia tidur saja, dia buang air besar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersihkan najis orang tua tadi, bagi sapu dekat rumah orang tua tadi. Umar cakap, Abu Bakar, banyak tempat aku ingin maju daripada engkau, tapi setiap tempat engkau lah orang yang paling maju sikit. Ambil alaihissalatu wassalam, Allah suruh pelihara kambing. Allah Ta'ala datangkan sifat. Musa alaihissalam gembala kambing, satu kambing lari sana, satu kambing lari sini, satu lari sana. Allah tarbiyat, khidmat, da'wat, ta'lim, zikr, ibadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ibadat begitu dahsyat sekali sampai Nabi punya kaki jadi bengkak. 6 juzuk Al-Quran Nabi baca dalam satu rakaat, kaki jadi bengkak. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tak dapat hidayat, kamu akan letakkan diri kamu dalam kecelakaan tak? Allah beritahu dalam Quran, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Quran untuk nak susahkan kamu. Nabi ibadat. Nabi duduk zikir dalam rumah. Aisyah radhiyallahu anha datang, ya Rasulullah, Aisyah. Nabi cakap, man Aisyah? Siapa Aisyah? Anak kepada Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Nabi zikir, tak kenal siapa pun. Isteri dua sebelah pun tak tahu. Kita habis zikir kan, satu nyamuk selama hari kalau habis. Nabi punya dakwah siang, malam, pagi, petang. Kejap Nabi pergi bazar, kejap Nabi pergi jumpa satu orang, infradi, istimai, umumi. Jadi tuan-tuan, saya dan tuan-tuan pun keluar di jalan Allah, kita mau letak waktu kita di atas 4 perkara: da'wat, ta'lim, zikr, ibadat, dan khidmat. Banyak waktu kita, 24 jam kita mau bahagi kepada 4 ni. 6 jam. Da'wat, ta'lim, zikr, ibadat, khidmat. Dakwah 6 jam, ta'lim 6 jam, zikr ibadat 6 jam, khidmat 6 jam. Macam mana boleh khidmat 6 jam? Khidmat diri kita pun, mandi, tidur, rehat. Bukan kita malaikat tak boleh tidur 24 jam tak. Kita akan tidur pun, khidmat. Zikr ibadat, zikir kita, semayang, tahajud kita, ta'lim kita, infraji ta'lim, istimai ta'lim. Paling kurang istimai ta'lim kita, paling kurang tiap-tiap hari 2 jam setengah. Paling kurang istimai ta'lim 2 jam setengah. Fazail amal, fazail sedekah. Bulan Ramadan baca kelebihan Ramadan, bulan Syaban 15 Syaban. Musim haji baca kelebihan haji. Fazail amal, fazail sedekah. Muzakarah 6 sifat, halqa tajwid. Dawat 6 jam, tiap-tiap hari 6 jam. Jemaah kita niat insya-Allah tiap-tiap hari
paling kurang 4 jam kita kena ada di 2 masjid. Paling kurang 4 jam kita perlu ada di 2 masjid untuk jumpa manusia, khususi mulakat. Jumpa orang, rumah ke rumah, rumah ke rumah. 4 jam paling kurang. Tidur pagi, lepas zuhur qailullah sedikit. Pagi kita gunakan waktu itu untuk jumpa orang. Lepas isyak ada waktu banyak, 1-2 jam jumpa orang. Paling kurang tiap-tiap hari 4 jam kita menggunakan. Keluar daripada masjid jumpa orang. Kalau kita tiap-tiap hari, paling kurang 4 jam kita boleh bagi masa untuk jumpa orang dekat luar. Satu hari berapa banyak orang kita boleh jumpa. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Paling kurang 4 jam, 5 jam. Keluar daripada masjid, jumpa orang tempatan. Rumah ke rumah, rumah ke rumah. Orang tempatan akan cakap kita, kan, itu karkun duduk sana. Tuan-tuan, kita pergi bukan untuk jumpa karkun. Kita pergi untuk jumpa semua orang Islam. Masya Allah. Orang tempatan akan cakap, itu karkun ada satu duduk sana kampung. Tak, ini kampung orang kita nak jumpa. Kita punya tashkil dalam kampung ni, kita akan jumpa orang kampung ni. Bila kita akan pergi kampung sana, baru kita akan jumpa karkun sana. Kita punya usaha bukan karkun jumpa karkun saja. Kita mau jumpa semua orang Islam. Setiap rumah Islam kita mau jumpa. Tak kira dia siapa, dia ada pelajaran ke, tak ada pelajaran ke, dia siapa. Hazrat Maulana Ilyas Rahimahullah cakap apa? Setiap individu umat ini Allah Taala telah pilih dia. Allah telah beri kepada kita. Allah telah beri kepada kita permata kurun pertama. Setiap individu umat ini, di belakang dia Allah Taala telah sembunyikan hidayat. Siapa, di mana waktu, mana time Allah Taala jadikan dia asbab hidayat, Allah saja tahu. Boleh insyaAllah kita. InsyaAllah. Satu hari berapa jam dekat luar? 4 jam. 4 jam, 5 jam. Kita buat usaha keliling masjid, tempat yang kita keluar. Jangan lompat sana lompat sini. Itu karkun dekat itu orang di duduk fulan kampung. Utamakan tempat kita keluar. Itulah tempat medan untuk kita buat. Buat usaha kat situ. Kita usaha insyaAllah. Ambil alaihissalam usaha mereka. Mereka keluar dan mengeluarkan. Nabi SAW keluar dan Nabi telah keluarkan sahabat. 150 jemaah yang dibentuk oleh Nabi SAW. 25 jemaah Nabi sendiri yang telah keluar. 125 jemaah Nabi telah keluarkan sahabat. Saya dan tuan-tuan, kita keluar jalan Allah. Tiap-tiap masjid yang kita pergi, daripada hari pertama lagi, kita semua satu jemaah telah niat kita mau keluarkan jemaah tunai. Bilakah bantuan Allah akan bersama dengan kita? Bila bantuan Allah akan bersama dengan umat? Bila umat keluar tunai di jalan Allah. Niklo or nikalo. Kita nak keluar dan kita mau keluarkan orang lain. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Setiap masjid jemaah tunai. Setiap masjid jemaah tunai. Jangan tunggu hari Sabtu Ahad. Orang kampung akan cakap, kita tunggu hari Jumaat, hari Sabtu baru kita keluar. Alhamdulillah, Tuhan keluar hari Jumaat, Sabtu. Kita berkeinginan jemaah keluar daripada depan mata kita. Jemaah yang bagi hidayat kepada mereka. Ada niat insyaAllah. InsyaAllah. Setiap masjid jemaah tunai. Setiap masjid yang kita pergi, 100 rumah ada, 60-70 rumah ada. Saya dan tuan-tuan mau niat insyaAllah 100% orang-orang lelaki yang akhir balik, mereka dapat semayang berjemaah 5 waktu dalam masjid. Elders kita di driving, diorang tekankan kita. Tiap-tiap tempat yang kita pergi, kita mau hidupkan 100% orang lelaki, mereka semayang dalam masjid surau. Allah telah beri pada umat ini umat ijtimai. Allah telah beri ibadat ijtimai pada umat ini dalam rupa bentuk salat, dalam semayang orang miskin, kaya, Perdana Menteri, Prime Minister, apa saja dia, semua orang berdiri dalam satu saf.
Kita mau niat insya-Allah setiap masjid yang kita pergi, kita ambil laporan daripada orang tempatan. Berapa rumah orang Islam ada kat dalam kampung ni? Kita tengok waktu subuh berapa orang datang, zuhur berapa orang datang. Kumpulkan orang tempatan, bagi fikir kepada mereka, macam mana masjid kita ini 100%, 100% orang-orang Islam mereka dapat sembahyang dalam masjid. Apa yang kita perlu buat? Itulah 4-5 jam yang kita gunakan, kita jumpa mereka. Tuan-tuan saya dan tuan-tuan berniat insya-Allah, kalaulah kita buat usaha macam ni, insya-Allah Allah akan hidupkan masjid kita, Allah akan hidupkan surau kita. Jemaah yang keluar, Allah akan tarbiat kita. Waktu kita keluar, ta'lim dan ta'lum, bagi masa tiap-tiap hari 6 jam untuk ta'lim dan ta'lum, 2 jam setengah hari-hari istimai ta'lim, paling kurang. Infrared ta'lim, muzakarah. Tuan-tuan bayangkan 40 hari keluar, 40 hari. Kalau tiap-tiap hari kita hafal dua doa, 40 hari dah berapa doa? 80 doa dah hafal. Betulkan semayang kita, daripada Allahu Akbar takbiratul tahrimah sampai Assalamualaikum. Betulkan semayang kita. Muzakarah. Mandi wajib ada berapa fardu? Ada berapa? Satu orang keluar satu jamaah, dia komander, kapten besarnya dalam army, dalam apa? Askar. Bila muzakarah, mandi wajib. Dia cakap, saya tak tahu mandi wajib apa. Kapten satu negara, tapi mandi wajibnya cara pun tak tahu. Muzakarah. Tiap-tiap hari muzakarah. Macam mana mutakalim nak cakap, rehber macam mana nak jadi, bayan apa yang kita perlu cakap, lepas zuhur ta'lim apa yang kita perlu baca, lepas isyak ta'lim apa yang kita perlu baca. Saya dan tuan-tuan mengingat insya-Allah 40 hari yang kita keluar ini, setiap ahli jemaah kita, mereka bila balik nanti 40 hari, kita semua telah jadi da'i Allah. Daripada 40 dalam masjid, dalam jemaah kita 5-7 orang, ini setiap ni mereka adalah da'i. Mereka akan balik tempat mereka. 7 orang akan jadi da'i pergi balik tempat mereka. Tahun depan daripada tiap-tiap masjid ada satu jemaah 40 hari akan siap. Neri satu jemaah. Tahun depan berapa jemaah akan keluar? 7 jemaah boleh keluar. Siapa ada niat insya-Allah? InsyaAllah. Ta'lim dan ta'lum, belajar dan mengajar tiap-tiap hari. Muzakarah. Hari ini umuman jemaah dirang muzakarah, ada masjid, ada tidur. Itu saja. Alhamdulillah bagus. Tapi bukan setakat itu saja. Banyak muzakarah ada. Mutakalim apa perlu cakap. Rehber, macam mana nak jadi rehber? Macam mana nak bagi bayan maghrib? Macam mana nak bagi kepentingan gas, adab gas, muzakarah. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Ada 13 istimai amal daripada pagi sampai malam. Kita tulis bayan fajar, ta'lim zuhur, kepentingan gas, adab gas, mutakallim, rehber, zimedar. Lepas maghrib bayan, tazkir, lepas isyak ada baca ta'lim. Semua ni. Adab mesyuarat, semua muzakarah. Macam mana kita usaha di atas orang lain, atas diri pun kita perlu usaha. Zikr ibadat, kita mau usaha tiap-tiap hari. Ibadat kita ni kualiti makin bertambah. Apa cara untuk datangkan ibadat kita jadi khusyuk dan khudu'? Pertama sekali, dengan tumpuan kepada Allah, kita perlu zikir kepada Allah. Keluarkan masa. Waktu kita keluar jalan Allah, waktu yang paling baik sekali untuk kita nak tasbihat sebelum subuh dan sebelum asar. Waktu yang paling baik sekali. Waktu sebelum subuh. Orang tak datang masjid lagi.
kita dah bangun tahajud, kita dah baca Al-Quran, tasbihat sebelum subuh. Lepas subuh telah start waktu untuk kita buat dakwah. Sebelum asar, biasa jemaah akan rehat. Kita bangun sikit awal, setengah jam awal kita bangun. Kita sempurnakan kita punya tasbihat petang kita. Lepas asar sampai lewat isyak, kita boleh buat dakwah. Kalau kita tak jaga tasbihat kita, maka kita akan jadi goyang. Dakwah kita tak ada ruh. Siapa ada niat insyaAllah? InsyaAllah. Sebelum subuh dan sebelum asar. Lepas asar sampai terlewat isyak, kita ada berapa banyak time kita ada. Lepas asar bagi kepentingan, lepas bagi kepentingan, terus buat dakwah, terus jumpa orang. Pukul 6 lebih kurang buat umum mikash. Lepas buat umum mikash, lepas maghrib bayan. Lepas bagi maghrib bayan, ikhtilat. Bayan pendek 15-20 minit. Baki waktu kita mau ikhtilat. Orang-orang tempatan, duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka. Infradi dawat. Orang yang bayan berapa orang boleh bayan? Satu hari berapa orang boleh bayan? Satu orang saja boleh bayan. Lain semua jemaah dengar. Tapi infradi dakwah semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Jadi kita mau infradi dakwah, ikhtilat, bergaul dengan orang tempatan, ikram mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Walid bin Walid, adik kepada Khalid radhiyallahu anhu. Nabi bagi tahu kepada Khalid, Khalid, adik kau ni satu orang yang kuat. Alangkah bagusnya kalau kekuatan dia digunakan untuk Islam. Khalid radhiyallahu anhu balik rumah dia, bagi tahu kepada adik dia. Adik dia musuh Islam, lawan dengan Nabi dalam peperangan Badar. Bila dia dengar Nabi puji sama dia, dia cakap, betul ke Nabi puji sama saya? Sedangkan saya pergi lawan dengan Nabi dulu. Dia kata, Nabi puji sama kau. Dia datang, Nabi SAW bentangkan Nabi punya cadar. Nabi panggil, Walid, mari duduk atas. Walid punya hati telah berkecai. Macam ni ke Nabi punya akhlak? Dia hamparkan cadar dia untuk saya. Walid pun duduk. Nabi pun dakwah kepada dia. Dia pun telah terima Islam. Dia telah bantu Nabi. Nabi jaga apa? Walid telah banyak bantu. Orang tempatan kita mau ikram mereka. Kita bentang sapra, bagi dia makan, bagi dia minum, dakwah dia. Kalau jemaah kita dapat buat, pergi pasar beli tu murku, tak murku ke kacang dal ke apa, jemaah Pakistan biasa dia buat. Bawa plate yang kecil-kecil, ambil sapra, bentang. Lepas bayan 20 minit, panggil orang tempatan duduk bersama makan. Satu plate 3-4 orang duduk, satu plate 3-4 orang. Ahli jemaah kita 1-2 orang duduk bersama dengan mereka. Sediakan mereka. Dengan infradi dawat, kita dapat sediakan orang lebih daripada istimai dawat. Boleh insyaAllah. Kita mau usah 6 sifat sahabat masuk dalam diri kita. Hakikat iman, hakikat semayang, ilmu dan zikir, akhlak Nabi SAW, ikhlas. Dan kita usaha dakwah ni jadi darah daging kita. Kita mau niat insyaAllah 40 hari ini lebih baik daripada 40 hari yang telah lepas dulu. Kita mau niat untuk Allah tak susah. Tapi kita mau niat insyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan kita. InsyaAllah Allah Ta'ala pilih kita membuat usaha sungguh-sungguh insyaAllah. 40 hari ini tak tahu tahun depan ada lagi kita. Satu orang tahu besok dia nak meninggal, hari ini dia boleh duduk diam. Boleh. Dia tak boleh duduk diam. Saya dan tuan-tuan tak tahu tahun depan yang 40 hari ada lagi kita tak ada. Dengan kasih sayang kita ikat, kita punya zimedar kita, penuh kasih sayang kita membuat usaha. Pandang baik kepada semua orang, jangan pandang rendah pada siapa-siapa. Jemaah kita dengan kasih sayang, sikit usaha kita buat.
Tapi jemaah kita satu hati kasih sayang, rahmat Allah, bantuan Allah bersama. Boleh insyaAllah tuan-tuan. Allah. Kita meniat insyaAllah. Mana kita pergi, keluarkan jemaah. Sebarkan salam, sebarkan kasih sayang. Walaupun ada berlaku ikhtilaf, berbeza pendapat, tapi dalam hati kita pun rasa cinta sayang pada semua orang. Dalam hati kita jangan rasa benci dengan siapa-siapa. Orang Islam yang paling baik sekali, siapa orang Islam yang paling baik sekali? Nabi cakap apa? Tangan dia, kaki dia, lidah dia. Yang mana orang lain mahfuz, orang lain selamat daripada dia tangan kaki. Inilah Muslim yang paling baik sekali. Nabi cakap apa? Kamu beri jaminan dua perkara. Saya akan jamin bagi syurga kepada kamu. Sahabat tanya apa? Nabi cakap kamu jaga lidah kamu jaga kemaluan kamu. Ini dua barang kamu jamin. Aku akan jamin syurga itu. Kerana lidah macam-macam musibat. Saya dan tuan-tuan, kita menghormati semua orang, sayang semua orang. Semua orang kita mau sayang. Jemaah kita mau sayang. Sebut nama satu-satu orang. Sebut nama satu-satu orang. Tiap-tiap hari paling kurang 20 minit tu. Bertambah. Semayang tahajud, takbiratul ula. Semayang takbiratul ula. Jangan tinggal semayang takbiratul ula. Safar ke mana ke, takbiratul ula. Imam cakap Allahu Akbar, kita bercakap. Baca Al-Quran. Bukan hafiz paling kurang satu hari satu juz. Satu majlis tak boleh bagi confirm tak ni. Tiap-tiap semayang, sebelum tiap-tiap semayang 2-3 muka. Lepas semayang 2-3 muka. 5 waktu semayang dah berapa banyak? InsyaAllah. Cila ni Quran saya mau khatam. 40 hari takbiratul ula. Infraji dawal. Boleh insyaAllah. Allah telah beri taufik kepada saya. Apa lagi? Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu biyadikal khairu kulluhu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.